إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni izin limpah kurnia dapat kita salat berjemaah. Seterusnya kita nyambung kuliah kita dalam pelajaran ilmu tauhid, iaitu ilmu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang sangat terpenting ataupun ilmu yang terutama sekali belajar daripada ilmu-ilmu yang lain, ya. Sebab itulah ilmu yang wajib kita belajar ni dua. Yang pertama dipanggil ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Tuhan. Yang kedua dipanggil ilmu furu', iaitu ilmu cabang. Ilmu cabang ada dua, satu ilmu fiqh, kedua tasawuf. Jadi sebelum belajar ilmu cabang itu didahului dengan belajar dua ilmu tauhid dulu. Kerana ilmu tauhid ini sangat penting. Kenal Tuhan dulu. Dah kenal Tuhan, barulah kita dapat melakukan ilmu-ilmu cabang tadi. Tapi kalau Tuhan tak kenal, macam mana? Sebab itu tiga-tiga ilmu tu wajib belajar. Yang asalnya tauhid. Sebab kita belajar tauhid, belajar ilmu cabang. Ilmu cabang, ilmu fiqh dan tasawuf. Ilmu tauhid ni ilmu mengenal Allah. Kalau nak mengenal Allah, kena belajar ilmu tauhid. Tidak ada jalan lain. Nak mengenal Allah dengan belajar ilmu tauhid. Ilmu fiqh, ilmu nak menyembah amalan. Kalau kita nak menyembah amalan, sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji dan sebagainya, kena belajar fiqh. Ilmu fiqh bicara bagaimana cara nak menyembah amalan. Kalau nak menyembah amalan, tak boleh tidak kena belajar fiqh. Ilmu fiqh tu ilmu menerangkan bagaimana nak menyembah puasa, bagaimana nak menyembah sembahyang, bagaimana nak menyembah wuduk dan sebagainya. Ilmu fiqh ialah ilmu menyembah amalan. Dan ilmu cabang yang kedua yang kita wajib belajar, yang dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu nak jadi orang bertuhan. Ilmu tasawuf, ilmu orang bertuhan. Kalau nak jadi orang bertuhan, kena belajar ilmu tasawuf. Kalau tidak, tak boleh jadi hamba bertuhan. Jadi ketiga-tiga ilmu tu sebagai asasnya ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu nak mengenal Tuhan. Nak mengenal Tuhan, tak boleh tidak kena belajar tauhid. Dah kenal Tuhan, baru senang melakukan ketaatan. Kalau tahu saja lain. Dia tahu dan kenal lain. Contohnya dekat pendiat ni. Semua penduduk pendiat ni tahu ada surau. Betul tak? Tapi dia tak kenal. Dia tak kenal, dia tak datang. Tapi kalau dia tahu, dia kenal. Bukan dia saja dia tahu surau nak ada, kerana dia mengamalkan sekali. Itu beza orang tahu dan kenal. Begitu dengan Tuhan. Betul. Tahu je Tuhan. Siapa menjadi langit, siapa menjadi bumi? Tuhan. Allah Ta'ala. Tapi dia tak kenal. Bila tak kenal, bila Tuhan panggil, dia buat tak tahu je. Tuhan panggil kita 5 kali sehari kan. 5 dia buat tak tahu je. Pekak bil labang telinganya. Pasal dia tak kenal. Jadi nak kenal ni kena belajar tauhid lah. Bila dia belajar tauhid, bila Tuhan panggil dia datang. Itu belajar tahu dan kenal. Sebab tu kita nak tahu dan kenal. Sebab tu yang dikatakan ilmu manfaat tu mesti ada 4 ciri di dalamnya. Kita kena cari ilmu manfaat tu. Bila ada 4 ciri dalamnya, itu ilmu manfaatnya. Dia panggil ilmu manfaat. Maka ilmu yang kita belajar tu memberi manfaat kepada kita dunia akhirat. Ciri-ciri ilmu manfaat ada 4. Yang pertama tahu, yang kedua faham, 3 amalkan, 4 sabar orang lain. Apa yang kita dapat tu bukan semata kita seorang nak amal, kita sabar pada orang lain pula. Tu dia. Contohnya kita dapat suatu ilmu, kita cerita orang faham kita kemarin salah, sepatut faham ni betul macam tu. Kita bagi tahu. Jangan awak janji aku ke syurga dah, dia main lentaknya. Tak boleh. Kerana syurga bukan untuk seorang. Syurga untuk semua. Tu dia. Tidak boleh menganggap seorang bapa dia kata you aku je, anak bini aku lentak yang suka dia main, tak buat tak nak idak tak mahu. Tu dia. Sebab tu tanggungjawab bapa ni berat, sebagai ketua rumah ni berat. Tu dia. Tuhan gambarkan dalam Quran banyak tanggungjawab sebagai bapa, sebagai ketua rumah. Ya. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, tanggungjawab bapa Tuhan gabung macam mana? Ya. Wa anzir ashiratukal aqrabin. Dan berilah peringatan kata Allah Ta'ala kepada keluarga yang terdekat atau kerabat yang terdekat. Siapa keluarga terdekat, kerabat terdekat? Isteri kita, anak kita, cucu-cucu kita. Kena bagi tahu pengajaran. Tak boleh diam awak aja. Itu banyak lagi dalam Quran lain. Kalau kita lihat dalam surah lain pula, tanggungjawab bapa atas suami. Sebab tu kalau nak kahwin, belajar ilmu kahwin. Maksud ilmu kahwin tu belajar ilmu yang bertanggungjawab. Betul dia. Yang bawa isteri tu ke syurga. Kalau belajar kahwin kalau tujuan kahwin kan nak beranak je, kau bukan ambil mana tahu. Betul tak? Kalau tujuan kahwin, saya kamu kahwin siapa? Saya nak beranak, kau bukan ambil mana tahu. Tak payah kita kabur pun dia tahu. Betul.
Kemudian sebagai ketua rumah atau keluarga atau suami, Tuhan gambar dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Berat tanggungjawab ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, hendakkan pada diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Membawa isteri itu terhindar dari neraka jadi wajib sebagai ketua rumah. Menjadi wajib ketua rumah itu membawa isteri supaya tidak masuk ke neraka dan masuk ke syurga. Membawa ke semua ahli keluarga ke syurga itu wajib hukumnya. Membiarkan mereka itu seolah kita mereda mereka itu tidak masuk syurga. Jadi tengok lagi dalam surah apa lagi? Surah Luqman ayat 132 Allah Ta'ala merintah sebagai ketua rumah. Apa tanggungjawab dia? Bila kita sayang bini, sayang anak bukan bagi makan minum je, bagi duit je. Itu bagi biasa. Kita sayang bini, sayang anak, macam mana nak buat? Nak bagi apa? Kalau yang belum kahwin tu kena belajar. Kalau dah kahwin, kena tambah belajar lagi. Ada. Kita sayang bini, sayang anak nak bagi apa? Bagi ilmu. Berapa ramai orang bagi anaknya ilmu? Doktor ada, profesor ada, engineer ada, cikgu ada. Kalau ilmu saya tak memadai. Ada. Kita kalau saya anak dan bini, kita kena bagi agama. Bila ada agama, bila ada ilmu, ilmu tu dapat dikawal. Tapi kalau tak ada agama, ilmu tak ada. Ilmu tinggi tapi agama tak ada. Rosaklah. Ilmu tinggi tapi agama itu sebagai penjaga. Penjaga orang berilmu itu. Kalau tak ada agama, apa nak jaganya? Jadi kalau kita sayang anak bini, kita kan bagi makan, bagi minum, bagi ilmu biasa, tapi kita kena bagi agama. Bila kita bagi agama, insya-Allah isteri dan anak tu dapat kita bawa ke syurga semuanya. Itu surah. Kemudian surah Luqman juga Allah Ta'ala merintah kepada suami atau ketua rumah. Tuhan kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan ahli kamu kepada mengerjakan solat. Siapa perintah? Ketua rumah. Suami lah. Bapak lah. Dia ketua rumah kan. Besok di akhirat akan ditanya. Sebab itu dalam kitab dosa-dosa besar besok, seorang bapa akan dipertanggungjawabkan kepada isteri dan anaknya. Sebab itu dosa isteri dan anak ditanggung oleh suami, tetapi dosa suami tidak ditanggung oleh isteri dan anak. Besok akan ditanya, kemana kamu bawa isteri kamu? Kemana kamu bawa anak kamu? Sebab itu saya lepas menikahkan pasangan, saya tanya dia orang, sekarang dah sah menjadi pasangan suami isteri, kemana nak bawa bini lepas ni? Kemana bawa bini-bini? Oh, kata kemudian ada sewa chalet lah, hotel lah. Itu kau bukan ambil pun tahu. Kita nak bawa bini kita ke syurga. Bukan dunia saja nak bawa ke syurga. Dunia bersama, syurga bersama. Kenapa dunia bersama, syurga berpisah? Tak maulah. Lepas kahwin tu kita nak bawa isteri kita, ada anak kita ke syurga semuanya. Kalau pergi sewa sana, sewa honeymoon itu tak boleh cerita lah. Itu dah barat punya koja. Kita nak bawa isteri kita, anak kita ke syurga. Itu tujuan kita berkahwin itu. Kemudian kita sambung lagi, iaitu muka surat yang ketiga. Dulu kita telah mencari mukadimah tentang bismillah lah, tentang alhamdulillah lah. Hari ini kita akan cerita pula pokok asasnya. Sebelum kita nak belajar akidah, sebelum kita belajar tauhid, kita kena belajar pokoknya dulu. Lepas itu maknanya baru kita sambung lain. Macam kita nak buat ramah. Yang pertama sekali buang pokok-pokok dulu, bagi terang dulu. Baru hantar pasir, baru hantar simen, baru hantar batil dan sebagainya. Ni kita sebelum kita nak belajar akidah, belajar pokoknya dulu. Asas dia benda. Yang pertama sekali dia mesti mengetahui rukun Islam. Rukun ni merupakan asas dalam pembentukan akidah seseorang. Bila kita tahu rukun, baru kita boleh melaksanakan ibadat-ibadat yang lain. Itu makna rukun. Rukun ni asasnya. Islam maksud Islam. Islam ada dua makna. Islam ada dua makna. Kita nak memahami ilmu tu, kita nak faham dari segi lughah dan juga memaham dari segi istilah. Baru dapat ilmu kata ilmu manfaat. Islam pada lughah, pada bahasa, maksudnya khudu'un. Maknanya merendahkan diri. Orang Islam mesti merendahkan diri.
Jangan meninggikan diri. Bila Tuhan panggil tu, rendahlah diri. Ni Tuhan panggil dia, sibuk dengan kerja dunia, tak habis-habis. Lagi tak tidur, lagi tu kerja dunia. Dari pagi sampai ke malam. Bila Tuhan panggil, datanglah sekejap, rendahkan diri, ya. Tuhan sayang kita. Dari sayang 5 kali panggil sehari. Ada mak bapak panggil kita 5 kali sehari? Mana ada? Tapi Tuhan panggil 5 kali sehari. Itu tanda Tuhan sayang. Tapi orang tak tahu yang dia disayangi. Mak bapak pun tak panggil kita 5 kali. Tapi sayang tu lebih daripada mak bapak lagi. 5 kali sehari. Pagi-pagi lagi dah panggilnya. Tu yang dia sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tadi dia jenuh tidur dah berapa jam. Syukurlah nak tidur tu, bila aku panggil datanglah. Aku ni kan Tuhan yang Maha Besar. Aku yang boleh bagi kamu jaga. Aku yang boleh bagi kamu tidur. Kalau orang tak dapat nikmat tidur, nak buat apa? Jaga aja. Pada adanya tak lama umur. Tak pernah tidur, jaga sampai panjang. Tapi Tuhan yang Maha Besar, dia bagi jaga, dia bagi tidur. Tapi bila dipanggil, bangunlah. Tadi dah tidur dah. Bila Tuhan panggil, Tuhan besar. Panggilan Tuhan tu besar daripada tidur. Bangunlah. Lepas tu bila panggil lagi, as-salatu khairum minan naum. Tidur lebih baik, sembahyang lebih baik ke tidur lebih baik? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Kalau tidur saja pun kena dapat tidur, dapat pahala, kena niat. Tapi kalau tidur tak ada pakai niat, tak dapat pahala. Macam mana tidur dapat pahala? Apa niatnya? Apa niat tidur dapat pahala? Niatnya apa? Nak dapat pahala tidur niat. Niatlah hati tu masa tidur, sebelum tidur tu, ya Allah, geraklah kandaku gerang. Betul dia. Sebelum subuh ataupun semasa subuh. Mana kalau kita berniat, tidur kita ibadat namanya. Ya Allah, geraklah kandaku sebelum subuh ataupun waktu subuh. Saya sebutlah sebelum subuh. Kerana kalau subuh kan orang dah azan masa itulah, nak mandi masa itu, nak kayuhnya. Baik, bangun sebelum subuh. Lagi 10 minit sebelum subuh dah ready, dah siap dah. Bila Tuhan panggil dah boleh pergi surau, pergi masjid terus sembahyang. Niat kerana tidur kerana nak taat. Ya Allah, aku tidur ya Allah kerana nak taat perintahmu, sedorlah aku subuh orang. Itu dia. Boleh pahala. Sebelum tu bacalah apa bendanya. Itu dia. Tapi kalau tidur saja, tidur dapat tek mata je lah. Tapi kalau tidur niat tadi, dapat tek mata, dapat puas, dapat pahala. Tapi macam kita makan. Orang yang makan ni ada makan dapat pahala. Ada orang makan tak dapat pahala. Orang yang makan dapat pahala tu kan? Tiap kali dia makan dia niat kerana nak taat, dapat pahala. Tapi kalau dia makan kerana lapar, kerana dahaga, dapat lapar, dapat dahaga je lah. Itu penting niat tu. Itu asas kepada ibadat tu. Yang pertama niat. Bila niat kerana nak mencari redha Allah, dapat pahala. Bila niat tidak kerana mencari redha Allah, maka tak dapat pahala, walaupun penat sekalipun. Niat makan tu, minum kerana nak taat. Jangan makan saja, tak nampak niat. Sebab itu kadang-kadang Tuhan panggil pun tak dengar. Tapi kalau kita niat makan dan minum kerana taat, bila Tuhan panggil, cepat meninggal kerja. Walaupun tak awal waktu, sekurang-kurang tak ada meninggalkan waktu. Ni awal waktu pun tidak. Sampai akhir waktu dia senyum je. Pasal dia makan dan minum bukan kerana taat. Kerana makan dan minum kerana lapar, kerana dahaga saja. Sebab itu niat main peranan. Jadi Islam pada lugah maknanya ialah orang Islam mesti merendahkan diri. Maksud merendahkan dirinya, menganggap Tuhan lebih besar. Bila Tuhan Maha Besar tu, segala perintah-perintahnya dapat ditunaikan. Tapi kalau orang tidak merendahkan diri, dia tak menganggap Tuhan Maha Besar, dia kata dia besar. Walaupun nampak dia tengah buat dia besar, tapi bila mengingkari perintah Allah, seolah dia besar lah. Dia nak ambil kebesaran Tuhan tu untuk dirinya. Sedangkan kebesaran Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Itu makna Islam di segi lughah maknanya merendahkan diri. Dan keduanya, Islam di segi lughah maksudnya bukan saja merendah diri, wa inqiyadun, dan mentaati. Itu Islam pada lughah maknanya merendahkan diri
dan mengikuti atau mentaati. Itu makna Islam dari segi bahasa. Kalau kita faham Islam dari segi bahasa pun sudah cukup untuk kita memahami kehidupan kita ini. Tapi dari segi bahasa pun tahu, apa tu lagi dari segi istilah. Jadi kalau orang tanya mana Islam yuk, Islam tu agama lain, agama lain, Islam lain. Agama lain, Islam lain. Agama mana perhimpunan segala hukum. Nak menyempurnakan agama itu mesti Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau orang tanya Islam dari segi lughah, maknanya orang Islam mesti merendahkan diri, khudu'an, merendahkan diri. Yang kedua, Islam maksudnya dari segi lughah maknanya wa inqiyadun, mentaati. Orang Islam mesti merendahkan diri dan mentaati atau menuruti. Itu di segi lughah. Kemudian Islam dari segi syarak atau dari segi istilah. Islam dari segi syarak, Islam dari segi agama kita ni, atau dari segi istilah agama, ialah maksud Islam dari segi syarak atau istilah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya. Dan menerima segala hukumnya tanpa menolak, tanpa menolaknya, dengan sabar dan redha. Itu maknanya Islam dari segi syarak. Maksudnya buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya. Tak ada satu hukum pun kita ingkar, semua terima. Tanpa menolaknya, dengan sabar, walaupun tak tahan, sabar je lah. Dengan redha, terima je lah. Dengan sabar dan redha. Itu maknanya Islam dari segi syarak atau Islam dari segi istilah. Jadi maknanya kalau kita faham dari segi lughah, dari segi istilah, kita dapat menghayati Islam itu, agama itu dengan sebaik-baiknya. Baik itu kalau kita beramal tu rasa seronok je. Tapi kalau tak faham dari segi lughah, segi istilah, kita beramal tu rasa lepas batuk tangga je. Pasal buat, orang buat. Pasal buat, orang buat. Dia tak faham kehendak je. Jadi kalau orang tanya Islam dari segi syarak maksud apa? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang larang, dan menerima segala hukumnya dengan redha dan sabar, tanpa menolak. Tanpa menolaknya. Itulah makna Islam. Kadang-kadang perintah Tuhan kan senang nak bangun pagi tu, tapi sabar juga. Datuk bila Allahu Akbar, Allah tengah masa itu setengah sedap tidurnya. Tapi bila Tuhan panggil tu, kita sabar ke diri tu. Bukan sabar untuk tidur, sabar untuk bangun. Ada sebab sabar untuk meninggalkan, ada sebab sabar untuk membuat. Ada. Itu makna Islam dari segi syarak. Boleh ingat? Kalau tanya orang mana Islam dari segi lughah, segi bahasa? Islam dari segi lughah, segi bahasa maksudnya ada dua. Pertama, atau jawab salah satu cukup lah. Kalau dua pening, jawab satu cukup. Dari segi bahasa, Islam maknanya merendahkan diri. Orang Islam mesti merendahkan diri. Yang kedua, kalau dapat sebut dua sekali, orang Islam mesti mentaati atau menuruti perintah Allah. Itu nama Islam dari segi bahasa. Kalau Islam dari segi syarak, apa maksud Islam dari segi syarak? Atau dari segi istilah, ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya dengan sabar, dengan redha, tanpa menolaknya. Redha terima dengan lapang dada. Sabar tahan diuji. Kadang-kadang banyak perintah Tuhan tu kena sabar. Sepusing kat senang ke? Terbit fajar ke terbenam mentari. Sabar je. Pasal ini perintah. Sabar tahan diuji. Dia berlapar dahaga. Kemudian redha terima dengan lapang. Pasal ini perintah Allah. Kan senang? Nak puasa tu. Kalau tak sabar, tak redha boleh ke? Orang tak puasa tu, dia tak sabar lah. Dan tak redha lah. Sebab tu dia tak faham Islam tu. Kalau orang faham Islam, dia sabar dan redha. Jadi itu makna Islam dari segi lughah dan segi istilah. Kerana kita masuk rukun Islam yang pertama.
Rukun Islam pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah. Ada dia. Asas kepada Islam tu yang pertama sekali mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah untuk menyaksikan yang kita ni orang Islam. Ada. Mengaku Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan kita dan mengaku Nabi Muhammad tu sebagai Rasul kita. Ada. Ini termasuk salah satu daripada asas utama syariat Islam itu mengucap syahadah. Bila seorang nak masuk Islam, dia wajib mengucap syahadah. Tetapi kalau orang Islam, sunat je mengucap syahadah itu. Kecuali wajib masa bila? Orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam wajib mengucap syahadah. Tapi kalau orang Islam sunat mengucap syahadah. Tetapi ada kala wajib mengucap syahadah masa bila? Ketiga? Masa bila? Kalau hari biasa-biasa, sunat je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ada kala yang syahadah tu wajib. Masa bila? Masa sembahyang lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bukan macam tahiyat tu wajib. Kalau orang tak baca syahadah, sah ke sembahyang? Dia tak baca syahadat. Tahiyat akhir tu merupakan rukun. Kalau tinggal kan, dalam rukun tu ada syahadahnya, ada selawatnya. Jadi kalau tak mengucap syahadat itu, maka dia sah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa itu Tuhan, apa itu Allah? Tuhan dengan Allah tu sama kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ya. Tuhan dengan Allah tu sama ke tak sama? Rasanya lah bantar je beli saya kan bawa rotan orang ni pun lupa bawa. Lupa bawa pula ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah dan Tuhan tu sama ke? Siang dengan malam sama ke? Allah tak apa, Tuhan tak apa. Bismillah. Kalau tak tahu, mana anda tak dapat bezakan Tuhan dan Allah. Mana anda tak lepas lagi berdoain. Orang yang tak lepas berdoain ni berdosa. Berdosa itu, kalau kita masa dunia tak belajar, kita bawa sampai mati. Berdoain tak lepas, bawa sampai mati. Tu dia. Harta masa mati tinggal. Suami tinggal. Bini tinggal. Tapi berdoain bawa aku tak lepas. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Makna Tuhan, maknanya ialah tempat tumpangan segala makhluk. Itu makna Tuhan. Tempat tumpangan segala makhluk. Itu makna Tuhan. Semua makhluk numpang dia semua. Makhluk di langit, makhluk di bumi, isi langit, isi bumi. Yang taat, yang maksiat, yang sakit, yang sihat, semua numpang dia. Itu mana Tuhan. Allah tu nama baginya. Allah tu nama baginya. Kena klarifikasikan, kena asingkan. Apa takrif Tuhan? Apa takrif Allah? Barulah kita dapat membezakan. Kalau tidak, tahu nama tapi tak kenal Tuhan. Macam orang tu tahu nama tapi batang tubuhnya tak ada. Kita berjalan depan, mana Pak Kuluk tapi Pak Kuluk mana tak ada. Manggil siapa tu? Kita balik kan? Ya, suami kita di rumah. Mana abang? Tapi abangnya di rumah. Manggil apa tu? Manggil hantu. Jagalah tuan-tuan. Abang di rumah panggil dengan tak. Tapi kalau dia tahu Tuhan dan tahu mana Tuhan, tahu mana Allah, maka panggil mana-mana yang boleh. Bila sebut Allah, tu nama bagi Tuhan lah. Tu dia. Sebab tu lapas Tuhan tu lapas nakirah. Nakirah ni umum. Orang kafir pada Tuhan, orang tak kafir pada Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenar-benar siapa? Allah. Allah tu nama bagi Tuhan yang sebenar. Allah tu lapas makrifah. Khusus. Bila sebut Allah, tu nama Tuhan yang sebenar-benar. Jadi kita kena bezakan. Maksud aku bersaksi
bahawa tiada Tuhan. Maksud Tuhan, tempat tumpangan, tempat harapan, tempat tumpuan segala makhluk. Semua numpang dia. Orang muda numpang dia, ya Allah, mudah aku rezeki, aku nak orang kahwin, aku nak kahwin juga. Contohnya. Kan numpang dia minta. Minta kau dia sendirilah. Ya Allah, aku nak jahit, bagi ilmu. Kan numpang dia. Semua yang kita minta dia punya. Numpang dia punya. Tak ada satu yang kita punya. Semua yang dia punya. Sebab tu mana kita menumpang dia. Betul Tuhan ada tempat tumpangan. Daripada atas bawa semua numpang dia je. Mana dia kita punya? Tak ada satu kita punya. Semua numpang dia. Esok dah ambilnya balik. Itu makna Tuhan, tempat tumpangan. Orang budak-budak, orang remaja, budak remaja, orang remaja, orang tua, orang sakit, orang sihat. Sebab kita semayang selalu sebut dalam bacaan Fatihah kita kan. Nak ngaburkan dia punya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Yang patut dengan puji dia punya semua. Kita numpang. Tuhan sekalian alam. Alam ni semua dia punya. Tak ada satu yang orang lain punya. Dia semua punya. Itu makna Tuhan. Kita ni penumpang. Peminjam. Yang sebenar-benarnya dia punya. Jadi kalau tanya orang, Tuhan maksud apa? Tempat tumpangan, tempat tumpuan, tempat harapan sekalian makhluk. Kalau payah jawab, senang je. Siapa Tuhan? Tuhan punya alam. Mudah. Mana ada siapa lain punya, dia punya. Alam dunia dia punya, alam akhirat punya. Kalau dah penyegan sangat jawab panjang aja. Siapa Tuhan tu? Tuhan punya alam. Udah. Tak ada yang lain yang punya, dia punya. Tuhan punya alam ni dia. Alam dunia, alam akhirat, alam sakit, alam sehat, alam senang, alam semua dekat alam semuanya. Jadi kita kena faham. Siapa nama Tuhan tu? Allah. Jadi kita kena faham. Ya Allah, ya Allah, kita menyeru nama Tuhan yang bernama Allah itu. Kemudian yang keduanya syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Pertama, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian yang kedua, kita bersaksi Nabi Muhammad ni merupakan Rasulullah atau pesuruh Allah. Yakin betul-betul. Percaya kepada Allah, bersaksi bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Itu termasuk asas dalam rukun Islam itu. Bila kita dengar Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, maka sempurnalah hukum hakam itu. Kerana hukum hakam ni daripada Allah dan daripada Rasul. Yang kedua, rukun Islam ialah sembahyang 5 waktu. Apa makna sembahyang tu? Sembahyang pun ada dua makna. Satu pada lughah, pada bahasa, satu pada istilah atau pada syarak. Sembahyang pada lughah, pada bahasa ialah doa. Sembahyang pada bahasa maksudnya doa. Kerana bila seorang sembahyang tu, daripada takbir sampai salam dipenuhi dengan doa-doa. Jadi maknanya orang yang tak nak sembahyang, dia tak nak berdoa. Orang tak nak berdoa namanya orang yang sombong. Sepatutnya orang Islam dia merendahkan diri. Walaupun ada dia kesenangan, tapi kesenangan pinjam. Walaupun dia sihat, pinjam. Tapi dia merendahkan diri juga. Tetap lagi solat. Kerana bila dia solat itu ada doa. Jadi maknanya solat ni, sembahyang ni pada logat maknanya doa. Daripada doa iftitah sampailah salam, doa saja. Dalam Fatihah, dalam doa iftitah ada doa, ya. Dalam Fatihah ada doa, dalam rukuk ada doa, dalam i'tidah ada doa sampai salam. Itu sembahyang dari segi bahasa atau lughah. Sembahyang dari segi istilah atau syarak maksudnya ialah beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu namanya sembahyang. Sembahyang dari segi syarak atau istilah mesti ada beberapa perkataan, mesti ada bunyi-bunyi.
Jangan media romik-romik saja, tahu. Seperti ada yang bunyinya, ada bunyi yang wajib. Bunyi yang wajib itu Fatihah contohnya. Tahiyat umpamanya. Ini benda yang wajib. Mesti dengar tinggal sendiri. Wajib dengar diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak ada keluar suara, maka tak sah. Ada beberapa perbuatan dalam sembahyang kan. Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada antara sujud. Mesti perbuatan-perbuatan itu dilaksanakan. Dan dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan disudahi dengan salam. Itulah namanya sembahyang. Jadi kalau tanya orang mana sembahyang, sembahyang le. Apa tu kau tanyanya? Yang bertanya pembenih, yang kena tanya pembenih ni. Ada. Apa mana sembahyang? Sembahyang le. Kan atuk kita pun sembahyang, maka itulah sembahyang. Itu namanya tahu tapi tak kena. Tahu tapi tak faham. Dia tahu lain, faham lain. Itu dia. Jadi sembahyang ada dua makna. Satu pada logat, pada bahasa doa. Kita tengoklah sembahyang, doa saja. Dalam orang titah tu. Mula kita puji Tuhan Maha Besar, kadang kita puji dia punya kepujian-kepujian, kadang kita minta macam-macam. Inna solati macam. Sungguh sembahyangku kita ngabur kan. Wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, itu doa tu. Wa mamati dan matiku lillah rabbil alamin. Kita sudah mengaku hidup kita ni kerana Tuhan seluruh sekian alam. Jadi maknanya bila kita sudah mengaku sembahyang, buat apa yang kita buat kerana Tuhan seluruh alam, maka kita tidak dikatakan melanggar ataupun meninggal apa yang dihukum. Kita hidup kita, mati kita, ibadat kita hanya matlamat kerana Tuhan sekian alam. Itu sambung lagi dengan doa, duduk antara sujud tu lagi kan. Banyak doa lagi. Rabbi fili, ya Tuhan ampun dosaku, lagi apa? Warhamni, kasihan aku, wajburni, cukuplah aku ni, aku semedangnya poket kosong, contohnya. Warfa'ni, angkat darjat aku ni jahil benar ya Allah, angkat supaya tak jahil. Daripada jahil, angkat darjat aku. Warfa'ni, angkat dia. Wahdini, tunjuklah aku ya Allah, aku ni banyak lari, tunjuk ni Tuhan. Betul ke? Wa'afini, sihatkan aku. Akhir sekali, wa'fu anni. Maafkanlah aku ya Allah. Doa lagi. Kalau subuh tambah lagi, lepas tidak doa lagi ya. Allahumma hadini fiman hadait, doa lagi. Wa afini fiman afat, doa lagi sampai fa innaka taqdi. Allahumma hadini fiman hadait, ya Allah tunjuklah aku sebagaimana orang yang kau tunjuk. Doa tu. Berpuluh-puluh tahun macam tapi tak tahu ya. Cubalah melepasi kejahilan itu. Bukan saja kita hanya tahu menyebut, tapi kita cuba memahami apa yang kita baca. Berilah buku-buku makna-makna semayang itu. Tak makna cukup cantik tapi tak faham. Macam kita dengan ayah kita, minta tak tentu kira. Minta tu je benda yang ayah kita faham. Walaupun Tuhan tu faham, tapi kita tak faham, kita minta. Lebih elok orang yang minta faham, orang yang diminta faham. Lagi elok. Wa pini pi mana apain. Maksud apa? Tapi memanglah pahit semua ujungnya. Wa pini pi mana apain. Sihatkan aku sebagaimana orang yang kau telah sihatkan. Senang aku nak menyesal, senang aku nak surah. Tak payah lagi pakai tongkat. Tak payah terabur-abur tiang lagi. Jadi kita bila minta kita faham, maknanya lebih pengharapan tu terlampau kuat. Tuhan akan lebih memperkenankan orang yang betul-betul mengharap betul-betul. Tapi kalau orang minta macam tak betul je, macam minta tak minta macam kita dengan ayah kita, mula puji lu, wah ayah ni abah segak ni, minta RM1 bagi RM5. Ayah abah RM1, nengkin pula tu, bila nak bagi. Wa tawallani piman tawallait. Peliharakan aku sebagaimana orang telah kau pelihara orang lain, kau pelihara aku pun kau pelihara jugalah. Gitulah. Maknanya tak lepas-lepas dengan doa. Kalau sembahyang ni. Sebab itu orang yang tak sembahyang ni orang tak nak berdoa. Orang tak nak berdoa ni sifat takabur, sombong. Tak payah Tuhan, gaji aku besar, badan aku sihat. Sampai bila tunggu sikit lagi. Tengok sihat tak okey.
Tengah bulan pencen boleh orang panggil bos. Dah pencen saya panggilnya. Siapa nak panggil lagi? Tak lagi orang. Soalah. Begitulah dah sakit tu. Tunggu satu masa tu. So panggil sangat pangkat dengan harta yang ada. Pergi kedai kopi pun kita tamak dah nampak tembelangnya. Ya. Yeah. Pencen, gaji 5,000 pencennya. Tapi kedai, mama, teh kurang manis. Minta lah manis betul. Yeah. Datang sama lagi. Mama bagi teh nipis. Nipis pula. Bantah lah macam muda kemarin. Tu jangan nyambung. Dah tua dah tak kuat dah. Dah lemah dah. Minta ayu pun dah. Minta jangan kau lah. Teh nipis lah. Jangan manis lah. Kurang manis lah. Yang seorang lagi pula. Mama bagi kata ais suam kurang manis. Tuan-tuan tunggulah seminggu. Kalau terpacu mulut dia kata, mama bagi ais suam kurang manis. Mama pun dah pernah mikir. Selalu teh kopi. Tu soalan nyombong pangkat tu. Satu masa Tuhan akan tunjuk. Mintalah teh yang kau betul. Pasal apa dia minta tu? Pasal dalamnya sudah ada kencing manis, darah tinggi, gaut. Atau nak sombong lagi. Tuhan panggil tu datang lah. Ini kalau sehari 5 kalori bila pergi. Tapi sembahyang 5 kali haram boleh buat. Tak sombong namanya. Sembahyang kan kau jangan susah. Macam ni pergi ngaji pakai duduk bawah surau, ada kipas angin, baju lawa, cepi kebun kau. Dengan peluhnya, dengan pacatnya, tapi pasal mandang duit sawitnya tu, pergi juga lah. Sini tak nampak pahala je, nampak. Bila pergi pahalanya, syurga. Nampak ni, macam-macam. Itu nama iman tu. Itu dia. Puncanya pasal tak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan tadi, kena belajar ilmu Tuhan. Jadi sembahyang ada dua mana? Satu dari segi lugah bahasa, satu lagi dari segi syarak. Dari segi bahasa, maknanya sembahyang doa. Bila sembahyang tu mana orang berdoa namanya. Jadi. Kemudian sembahyang dari segi syarak, maksudnya ialah beberapa perkataan, mesti ada bunyi-bunyi. Beberapa perbuatan, mesti ada gerak-gerik. Dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itulah namanya sembahyang. Itu dia. Dan sembahyang itu sebagai teori asas saja. Di dalam sembahyang itu takkan sempurna kalau tak ada isinya. Sembahyang mesti ada isinya. Macam ikan. Kita beli ikan kerana isinya banyak kan? Ada orang beli isinya kering. Macam nak tumpuk je kan? Tak ada. Bagi sembahyang mesti ada isinya. Isi sembahyang ada 3. Tiga-tiga ni kena belajar. Dalam sembahyang ada syarat. Ya. Dalam sembahyang ada rukun. Dalam sembahyang ada sunat. Belajarlah. Untuk kita nak bagi sembahyang kita mantap. Ada dia. Isi sembahyang ada 3. Daripada isi sembahyang tadi. Ya. Itulah yang dikatakan pati atau intipati solat. Jika ditanya orang, sebutkan isi solat atau intipati solat, mesti jawab intipati atau isi solat itu ada 3. Syarat, rukun, sunat. Bila ada syarat, bila ada rukun, bila ada sunat, maka itulah isi kepada sembahyang. Kalau tidak, tulanglah. Kalau tinggal syarat, batal. Tinggal rukun, batal. Tinggal sunat, tak batal. Tapi tak sempurna. Tapi nak dapat isinya, syarat bawa, rukun bawa, sunat bawa. Itu nama isi sembahyang. Yang pertama syarat. Apa maksud syarat? Syarat maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia bukan daripada sesuatu. Tapi dia mesti ada. Itu syarat. Tetapi ia bukan sebagai ibadat itu. Tapi nak ibadat mesti ada. Itu syarat. Rukun maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia sebagai ibadat. Itu dia. Itu makna rukun. Contohnya, Fatihah itu mesti ada dan Fatihah itu sebagian daripada solat. Itu maksud rukun. Syarat ada 4. Nak sembahyang, syarat ada 4. Kalau tak ada 4 tu boleh sebabkan batal sembahyang. Sembahyang tinggal syarat batal, tinggal rukun batal. Syarat ada 4. Ada syarat wajib, kena belajar.
Ada syarat apa? Syarat wajib, syarat sah. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga syarat tidak rukun. Semua rukun semua ada syarat. Tak boleh sembahyang sunat berhayat ya. Ada syaratnya. Tak boleh. Kalau rukuk dia ikut cara dia, bukan ikut cara syarak, bukan ikut cara dia. Kalau dia ikut cara dia, jadi masalah. Dia. Kemudian syarat yang keempat dipanggil syarat qabul, syarat terima semayang. Syarat terima semayang ada dua. Yang pertama, orang semayang mesti ada ilmu semayang. Yang kedua, orang semayang mesti ikhlas. Dua-dua mesti berlazim. Awak ikhlas tapi tak ada ilmu, tak kabul, tak terima semayang. Ada ilmu, tak ikhlas, tak terima. Ikhlas saja, tak ada ilmu, tak terima. Jadi berlazim-laziman syarat kabul itu. Qabul syarat terima semayang dua. Pertama, orang semayang mesti ada ilmu. Yang kedua, orang semayang mesti ikhlas. Kalau ilmu saja tak ada ikhlas, tak jadi, tak terima. Ikhlas saja tanpa ilmu, tak terima. Jadi dia berlazim-laziman syarat qabul itu. Rukun 3 belah. Yang masyhurnya 3 belah. Ada. Kau tanya orang apa rukun sembahyang? 3 belah. Jadi 3 belah tu kalau sihat kena bawa semua ya. Kecuali ada uzur syar'i, uzur yang dimaklumi syarak. Ada. Contohnya berdiri itu wajib tetapi dia ada uzur syar'i, dia tak boleh diri. Sebab berdiri dia tumbang, maka gugur satu rukun jadi 2 belah. Tapi kalau sembahyang wajib kita gugur sendiri tanpa uzur, maka sembahyang tak sah. Sembahyang yang wajib digugurkan rukun tanpa sebab, maka tak sah. Tetapi kalau sembahyang itu wajib gugur kerana 3 belah jadi 2 belah kerana uzur, maka sah. Awak malah berdiri main syarah, awak duduk, maka batal. Pasal dia menggugurkan rukun dengan sengaja. Pasal dia boleh berdiri. Tapi saja, kecuali sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Walaupun dia mampu berdiri, walaupun dia tak mampu berdiri, boleh duduk. Tapi kalau sembahyang fardu, kalau mampu berdiri, dia tak boleh duduk. Kecuali dia tak mampu, baru boleh duduk. Tapi sembahyang sunat, dia boleh berdiri pun tak apa, tak boleh diri pun tak apa. Tetapi sembahyang sunat duduk dapat separuh daripada sembahyang berdiri, itu saja. Awak malah Hisham berdiri katanya. Sembahyang juga tak sah. Pasal dia boleh berdiri. Kecuali uzur syar'i, dia tak boleh diri langsung. Lepas takbir tu kalau lama berdiri tumbang. Kita apalah. Ini sahaja digur-gurkan, tak boleh. Itu rukun. Kau tinggal batal. Ya. Kemudian isi sembahyang ketiga apa? Syarat rukun sunat kan? Ini pun sunat ni walau tinggalkan dia tak batal sembahyang. Tapi kalau kita tinggalkan sembahyang tu tak sempurna. Tu dia. Seloknya macam kita lah rumah kita ni. Waktu siang tu tak apa, tak ada lampu. Tapi kalau malam, nak menyempurnakan malam, mesti ada lampu. Jadi kalau yang sunat-sunat tu kalau kita tinggal, ibarat seperti malam tak berlampu. Rumah juga. Tu dia. Ini telurkan sunat semua nak buang. Ini makan dak lauk, nak sayur, macam makan nasi je. Kenyang juga. Hidup juga. Tapi bila ibadat semua nak buang je. Jadi sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa Wan? Kita soal jawab je malam ni. Kita bicara dua rukun cukup. Banyak-banyak pun dapat, itu pun tak tahu. Sunat-sunat sembahyang ada berapa? Sunat-sunat dalam sembahyang. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa? Wan, berapa Wan? Hantar je. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa? Kalau tak tahu jangan sekali-kali datang. Ya. Kalau tak tahu jawab, jangan sekali-kali datang. Maksud nak galak. Kalau sekali-kali tak dapat ilmu, datang sekali 4-5 bulan dah tu, lebuh lah. Kalau tak tahu jangan sekali-kali datang. Maknanya nak galak. Ada ngaji datang, ada ngaji datang. Ada pengajian datang. Jangan sekali-kali datang kalau tak tahu. Kalau dah tahu, tak payah datang. Jangan duduk rumah pula. Maksudnya bila datang tu, tak payah ustaz nak uraikan. Ada faham ustaz? Taklah sampai iya nak terang kan. Ustaz cakap teori-teori sudah faham. Dah ustaz, dah. Kita sambung bab lain. Dah faham? Kalau dah tahu, tak payah datang. Bukan maksud duduk rumah. Maksud bila tu ustaz cakap, tenang, tak payah nak fikir-fikir dah. Rasa senang, faham je. Itu mana tak payah. Berapa sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang? Wan, bantah je. Kita pun tidak berapa ni? Lawang apa? Macam kami Bandayu, start 7.45, berhenti 8.45, sini berapa?
9.45. Dah. Sekarang baru 8.25 ya? Okey. 8.40 cukup lah. Nanti ngangguk ya, apa ngangguk tidur, buat apa? Berapa sunat-sunat perkiraan sembahyang? Ada? 4. Bantah jangan boleh kan? Itu nada kita tak tahu. Kalau tak tahu, kita belajar. Sunat-sunat perkiraan sembahyang ada 3 je, tak banyak. Sunat-sunat perkiraan sembahyang ada 3. Lain kali bawa buku, bawa pensel, nanti lupa. Otak kita bukan magnet. Kalau ada handphone, rakam. Sunat-sunat perkiraan sembahyang ada 3. Yang pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Jangan jawab 10 lah, 11 lah. Jadi sunat-sunat perkiraan sembahyang ada 3. Yang pertama, sunat-sunat dulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Sunat dulu sembahyang ada 2, azan dan qamat. Jangan tinggal semua. Azan pun tidak, qamat pun tidak, sangat amat betul. Sunat-sunat dan sembahyang ada 2, abad dan Fatimah. Dalam sembahyang ada 2 sunat, abad dan hay'ah. Jangan jawab tambah abad, kedua Zabedah mangko. Fatimah ke apa ke? Itu kitab mana belajar kita tahulah. Dia tahu kitab lain kan. Yang pertama abad, yang kedua Fatimah kata mangko jenuh kata faham. Sunat-sunat lepas sembahyang ada 2. Lepas je salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sunat-sunat lepas sembahyang ada 2. Yang pertama zikir sikit, kemudian doa sikit. Ini tak lepas je salam incit. Tahu incit? Kumbah, belah. Zikir sikit, istighfarnya, baca Fatihahnya, baca ayat kursi ke, baca tasbih ke sebagainya. Tu minta doa sikit. Ini tak lepas salam incit, lepas salam berkumbah. Tahu korang kedai incit ni? Tahu? Tahu. Incit lari saja. Dia. Zikir sikit. Masuk zikir tu dengan istighfarnya, dengan apanya, baca-baca ayat kursinya, baca subhanallah, alhamdulillah sebagainya. Kemudian yang kedua doa, zikir dan doa. Lepas tu barulah sembahyang ba'diyah. Nama pun ba'diyah. Kemudian selesai yang dulu sunat ini, sunat-sunat intipati solat fardu. Yang ba'diyah tu sunat juga, tetapi sunat nak nampak aku ada carik-carik ibadat fardu ni tadi. Yang dikatakan carik lubangnya kecil, tapi kalau terlapang apa nak tampar? Terlapang. Yang dikatakan carik tu lubangnya kecil kan, kita boleh jahit. Kalau terlapang, belilah kain baru. Jenuh jahitnya. Mana ba'diyah tu menampal kau ada korang-korang yang tadi. Tapi kalau lubangnya terlapang, apa nak tampaknya? Nama pun ba'diyah. Sesarnya dulu. Tu nama orang yang faqih, orang yang faham. Sebab tu sembahyang ni melibatkan fiqh. Fiqh maksudnya faqih, faham. Al-ilmu bisyai', ilmu mengerti sesuatu, wal fahmu lahu, dan faham baginya. Kalau orang faham, dia tak tinggal 2 perkara lepas solat. Mesti ada zikir sikit, ada doa sikit. Tapi kalau tak faham, lebuh lah. Lepas salam terus bayang ba'diyah. Lepas salam, bukan tak betul, bukan salah, tapi menyalahi yang utama. Yang utamanya lepas solat zikir sikit, doa sikit. Tapi kalau lepas solat terus sembahyang, itu namanya khaliful aula, menyalah yang utama. Sebab fiqh tu maknanya ilmu menyembah. Kalau tak faham ilmu menyembah, payah. Dia ikut cara dia lah. Sebab tu fiqh ni ilmu menyembah amalan. Kalau cara menyembah pun tak apa betul, macam mana nak sembah? Ilmu fiqh, ilmu nak menyembah amalan. Atau menyembah pun tak apa betul, macam mana nak sembah kan? Jadi masalah. Orang kita ni masalah satu. Bila seorang buat lepas salam yang buat dia, boleh niru. Dia. Nama pun buat dia kemudian. Sempurnakanlah sunat-sunat yang menjadi intipati solat fardu dulu. Lepas itu barulah sebagai tambahan.
Jadi sebab dia tak faham sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang jadi masalahnya. Tapi kalau dia faham sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang, dia tidak menjadi masalah. Itu dia. Senang je. Sebab tu ilmu dan amal ni ibarat seorang bapa dan anak. Ilmu ni dan amal ni ibarat seorang bapa, seorang anak. Ya. Kalau seorang anak tu ada bapa, tak ada fitnah pada anak tu. Tapi kalau orang tu beranak tak ada bapa, siapa bapa ya? Anak siapa ya? Tak pernah nak bapa. Ibu tu menumpang saja. Bila dia sudah ada bapa, orang tahu, oh suami sana. Bila dia beranak, tahu itu bapa dia. Tapi kalau beranak tanpa suami, fitnah pada wanita tu dan fitnah kepada anak itu. Begitu amal kalau tak betul, macam itulah. Mengikut dia aja. Maknanya orang beranak tak ada bapa, atau orang kahwin tak ada suami. Kebahagiaan itu nak ada suami, ada isteri, ada anak barulah ada kebahagiaan. Tapi isteri tak ada suami, anak tak ada bapa, kebahagiaan bukan buat fitnah. Sebab itu amal supaya tidak mengelak fitnah, mesti tiap amal mesti ada ilmu. Setiap amal mesti dimulai dengan ilmu. Baru amal itu tidak dipersoalkan. Baru amal itu tidak difitnah. Pasal bertepatan dengan syarak. Salah satu syarat sah amal itu dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, orang pandang seronok tengoknya. Sebab itu dalam bab sembahyang ni, orang yang meninggal perkara-perkara yang sunat ini, hukumnya makruh. Orang yang sembahyang ni, bila meninggal perkara-perkara sunat, hukumnya makruh. Orang yang makruh ni dikifarat kepada orang tiga. Orang yang melakukan perkara yang makruh dikifarat, didenda 3 perkara kepada orang itu. Kalau selalu amal benda yang makruh dalam sembahyang ni, dikifarat, kifarat didenda. Kepada siapa? Orang yang meninggal perkara-perkara yang makruh, meninggal perkara sunat itu sembahyang. Yang pertama sekali, dia dapat murka Allah. Pasal apa dapat murka Allah? Kerana tidak ikut Nabi sebagai model dan tidak mengikut ulama menyampaikan apa yang Nabi kamu. Zikir doa lepas sembahyang tu bukan ada dalilnya. Bukan buat-buat saja. Maknanya dia dapat murka Allah kerana tidak mengikut Nabi dan tidak mengikut pandangan-pandangan ulama supaya berbuat demikian sebagaimana yang dibuat Rasulullah. Itu yang pertama. Orang yang meninggal melakukan perkara makruh sembahyang dibalai dengan 3 perkara. Yang pertama, dimurkai Allah. Yang kedua, setiap ibadat yang dilakukan jambang makruh tak ada pahala. Besok di akhirat nanti, ya Tuhan, kami sembahyang juga, dia sembahyang, tapi mana pahala kami? Kau je sama, mana gaji kami? Dia dapat RM10, kami dapat RM2, pasal apa? Pasal itulah. Itu marah orang pula. Tuhan, kami dulu puasa, kenapa dia puasa dia lebih, kami tak dapat lebih? Kamu puasa juga, kamu tak sama seperti puasa dia. Pahala kamu tu tak ada. Hak lepas hukumnya ada. Yang ketiga, orang yang melakukan perkara yang makruh dalam solat, di kifarat nombor 3 apa nama? Jatuh meruahnya. Orang yang beramal tu jatuh meruahnya. Kita tengok je sobannya melerit je, jabahnya pun lawa, janggut sampai ke dada. Tapi bila buat perkara makruh, jatuh meruahnya. Dah korang respect kita orang tu. Aku ingat dia alim besar tadi punya. Tapi benda makruh saja, dah jatuh. Tak ada respect lah. Populariti dia ataupun keadaan dia tu tak mendapat diiktiraf, dikatakan seorang tu berilmu. Ilmu bukan disangkut oleh serban. Ilmu bukan disangkut oleh jerabah. Tapi ilmu tu datang daripada Allah yang dicarinya itu untuk beramal. Kita jawabah boleh sangkut, sabar boleh sangkut, belum tentu dia orang jawabah sabar tu berilmu. Benda boleh buka, boleh pasang kan. Jadi mana kita hindarlah perkara-perkara yang makruh yang sembahyang itu. Kalau kita buat perkara makruh yang sembahyang, maka dikifarat kepada orang yang beramal dengan 3 perkara. Yang pertama, dapat murka Allah. Yang kedua, apa? Baru dia jaga dengan lupis saja. Ya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, tak ada pahala. Amal campur makruh tak ada pahala. Yang ketiga,
Yang ketiganya jatuh meruah. Tu dia. Orang ingat dia, awak respect dia. Tapi bila dia beramal, orang ikut belakang dah jatuh meruah dia. Awak ingat dia ni alim ke tadi rupanya. Dah. Mulut tak bercakap. Tapi hati perut orang yang numpang tu, dia dah belajar kan? Dah terasa. Tak puas awak katanya. Dah jatuh meruah. Mana siapa yang jatuh meruah tu? Kita sendiri. Simpanlah kebodohan itu. Tu dia. Jangan nampak sangat. Jangan nampak sangat dari segi pakaian saja. Simpan kebodohan itu. Kalau kepakaian saja, orang tak pandai itu. Siapa boleh pakai ayat? Sorban lilit berapa yang boleh? Tebal mana yang boleh? Jabah apa itu je? Jabah luar, jabah dalam. Tapi kalau apa itu, tak dapat sebagai orang yang nak dicontohi. Jadi maknanya sunat-sunat berkenaan sembahyang itu ada berapa? 3. Jangan jawab 8, 10. Bulan depan tanya, tak dapat diri sampai habis kelas. Saya rupa garang ya, tapi tak garang. Jinak orangnya. Rupa garang. Cuma saya nak bagi kata orang gempur sikit supaya bila selalu digempur dia bersedialah untuk mendapat ilmu kan. Kalau tidak sebab tu saya masih di pondok guru garang. Kegarangan itu merupakan satu motivasi bagi. Kalau tak hafal menangis sukan ni tapi cepat senyum aja. Dah lebuh je pak. Ustaz tak marah esok katanya. Dia tak dapat pun dia diam juga. Mana marah itu? Maknanya orang dulu marah tu dengan rotan tu sebagai motivasi untuk kita dapat ilmu. Bila dia rotan sekali tu rasa berkesan sebagai ubat. Bersungguh-sungguh kita nak belajar besok. Kalau tidak orang serasa bawa rotan, pukul dengan katil pun tak datang bulan depan. Pukul dengan katil je. Garang penuh dok ni. Lagi pun cakap besar penuh, tak tahu jangan sekali-kali datang ni. Wah. Sedangkan maksud ustaz tu bukan maksud kalau tak tahu jangan sekali-kali datang, maksud janganlah datang tu sesekali, nak galak datangnya. Bukan makna dia bengkin. Tu dia. Kalau tak tahu jangan sekali-kali datang, bawa sombong mana ya. Maksud nak galak datangnya. Kalau dah tahu tak payah datang, maknanya senang je, tak payah suruh-suruh. Tak payah Cik Nasir kabur, malam ni dia ngaji. Tak payah. Dia tahu dah. Yang sekabur, mentang aja WhatsApp. Malam ni dia ngaji, malam ni dia ngaji. Kan kepayah datang. Tapi kalau dah tahu tadi, tak payah datang. Kita dah tahu dah time dan masa dia. Okey, itulah isi semayang. Ada 3. Syarat, rukun, sunat. Syarat ada berapa? Syarat dan semayang ada berapa? 10. Tadi telinga tinggal rumah ke buat rumah tadi? Isi semayang 3. Syarat, rukun, sunat. Syarat-syarat semayang apa? 5. 2. Ini telinga tinggal rumah tadi. Kalau bawa badan dengan telinga insya-Allah dapat. Syarat-syarat dan semayang ada 4. Lain kali bawa buku, bawa pensel. Yang pertama apa? Syarat wajib. Lagi? 2. Syarat sah. 3. Syarat tidak rukun. 4. Syarat kabul. Syarat terima semayang. Syarat kabul tu 2. Orang semayang masih ada ilmu. Orang semayang masih ikhlas. Barulah terima. Rukun apa? 13. Okey. Sunat-sunat dan pekerjaan semayang apa? Macam tak. G apa tu? Sunat-sunat pekerjaan semayang ada 3. Yang pertama? Sunat-sunat sebelum semayang. Ada berapa? 2. Azan dan qamat. Yang kedua, sunat-sunat dan semayang. Ada berapa? 2. Abad dan pe'ah lagi. Sunat-sunat dan pekerjaan semayang 2. Abad dan hai'ah. Sunat hai'ah ya? Ke hai'ah? Sunat-sunat lepas semayang ada 2. Pertama, zikir. Yang kedua, doa. Lepas semayang zikir sikit. Doa lah sikit. Paling tak ada baca doa. Sekali doa, penghulu sekali doa.
Kalau sibuk sangat pun, ya. Paling tak ada baca penghulu sekali doa atau raja sekali doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah. Betul incit lah. Ini dah lepas salam incit, lepas salam incit. Itu nama orang sombong. Sebab itu di zaman Rasulullah sebagai penutup. Lapang apa dah? Selesai? Lapang apa dah? 80 ya? Kita ambil 2 minit. Dia ada. Okey. Ada soalan. Soalan? Tanya. Okey. Nanti saya cerita sikit ya. Pasal ketika 9.45 kan ada soalan lagi. Okey. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'labat. Sa'labat ini dia tidak pernah meninggal solat berjemaah di zaman Rasulullah. 5 waktu tak pernah tinggal jemaah. Tapi tabiat Sa'labat ini Rasulullah tak apa suka. Lepas salam mencit. Ada. Satu kali Rasulullah pegang tangan dia. Sa'labat, kamu tak ada ke nak lepas semayang nak zikir ke doa sikit? Kata Sa'labat, ya Rasulullah, saya tak pasal balik cepat. Pasal kami kain satu kongsi berdua. Saya semayang, bini telanjang. Bini semayang, saya telanjang. Habis tu kan cepat. Pasal di antara masjid dengan rumah tu jauh. Ketika itu baru Rasulullah lepaskan. Pasal dia balik kerana kain dia satu saja. Sa'labat pakai kain, bininya telanjang. Bininya pakai kain, dia telanjang. Miskin ya amat. Tetapi tak pernah meninggalkan solat berjamaah Rasulullah. Kita kain belum melari, kain berebit-rebit, tak patut. Ada. Itu Sa'labat. Okey, soalan. Dalam Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maaf, saya ada satu persoalan kepada Ustaz. Saya ingin bertanya, berapakah tempoh iddah balu yang kematian suami? Mohon jawapan dari Ustaz. Terima kasih. Seorang isteri yang kematian suami, tempoh eddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Masa eddah itu dia tidak boleh keluar rumah. Dia mesti berkabung duduk rumah, tak boleh. Kecuali kerana yang perlu saja. Tak ada orang harapan nak beli barang dan sebagainya, dia terpaksa keluar. Dalam masa perkabungan itu, maka dia tidak dibenarkan keluar. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau eddah cerai, 3 kali suci. Itu dia. Okey. Habis. Soalan simple saja, mudah. Dan insyaAllah kita sambung di sesi akan datang. Dan bulan depan saya akan tanya pula. Kita akan sambung, iaitu rukun Islam yang ketiga. Puasa. Puasa dari segi lughah apa maksudnya, segi syarak macam mana maksud. Barulah kita berpuasa mengikut syarak. Bukan orang puasa, kita puasa. Begitu semayang. Orang semayang, kita semayang. Sebab itu Rasulullah kata, ramai orang semayang, tapi hanya dapat penat lelah saja. Begitu juga Rasulullah. Ramai orang puasa hanya dapat lapor dahaga saja. Pasal dia tak faham dari segi lughah, dari segi bahasa, dan tidak faham dari segi syarak. Dia ikut orang saja. Sebab itu ibadat ni kita kena faham, dia bukan adat tetapi ibadat. Cukup sekali itu, tanda itu. InsyaAllah kita sambung rukun Islam yang ketiga, puasa. Jadi faham yang mana semayang tadi ya? Boleh saya tanya bulan depan? Apa mana semayang? Yuk. Dari segi lughah maksudnya, segi syarak maksudnya, tak tahu berdiri lah ya. Cukup sekali itu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini, kalau kita nak baca kitab sehari boleh habis 4-5 lembar, tapi saya nak bagi faham. Biarlah lambat tamat tak apa, cepat tamat tapi tak faham apa. Tanya sunat semayang pun tak tahu. Macam apa kita cepat-cepat kan? Cukup itu. InsyaAllah kita sambung di sesi akan datang. Jadi sebagai penutupnya, saya mohon kemaafanlah kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi itu sudah menjadi pahaman saya. Saya suka dengkin-dengkin sikit, kopoh-kopoh sikit supaya tuan-tuan dapat mengambil perhatian. Jadi kalau tak dengkin-dengkin kopoh, sebab macam biasa aja. Jadi tak ada rasa takut untuk nak dapat orang berilmu. Cukup sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhal malaikatal muqarrabin fi afati arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu alam.